dia perlu buat satu perkara yang mana kat dunia ni Allah Ta'ala redha pada dia. Dan sifat orang yang beriman ni ialah orang yang mana bertaati Allah dan dia ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat orang yang beriman ni Allah Ta'ala telah beritahu dalam ayat Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mana beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mana dia yakin pada perkara-perkara yang ghaib, perkara yang tak nampak, perkara yang luar daripada akal kita, di syurga, neraka, akhirat, adanya titian surah, adanya mahsyar, adanya malaikat, adanya nabi-nabi utusan. Semua perkara tersebut kita tak nampak, tapi kita yakin pada perkhabaran daripada seseorang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semata-mata kita yakin pada perkhabaran dari sallallahu alaihi wasallam, itulah iman. Itulah iman. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan keyakinan bukan senang. Untuk dapatkan keyakinan kita perlu usaha atas iman. Kerana apa? Dengan usaha atas iman ni dia akan bentuk satu yakin kita dengan perkara yang baik, perkara yang tak nampak. Macam mana hari ni kita faham untuk usaha atas dunia, kita faham. Dan usaha atas dunia kita nampak, kita akan nampak hasil. Sebab tu kita cakap sentiasa, selalu kita cakap pasal bisnes. Ada ni orang cerita pasal bisnes. Bila dia usaha atas bisnes, dia usaha, dia punya percakapan dia akan dapat majukan bisnes dia. Tapi hari ni ramai yang tak faham macam nak usaha atas iman. Jadi untuk usaha atas iman, untuk tingkatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan kita kena ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan tentang perkara-perkara yang ghaib. Untuk apa? Untuk yakinkan keimanan kita, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita usaha atas iman, yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala 100%, maka buat amal satu amalan, solat sunat kita akan rasa lazat, zikir kita akan rasa lazat. Sebab tu kita dah yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita tahu janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan kita kena baca taklim. Dalam taklim banyak kelebihan setiap amalan yang kita buat. Solat tahajud apa kelebihan dia, tasbih apa kelebihan dia. Untuk apa? Untuk kita dapat jazbah, kekuatan kita untuk kita beramal. Hari ni orang dia tahu satu perkara, dia tahu kelebihan, dia akan cuba. Ataupun gaji, kita tengok hari ni gaji dia bagi, bos ni bagi gaji 1,000, yang ni bagi 50, kita akan pergi kat gaji yang 1,000. Dia tahu dia punya kelebihan dia. Macam tu juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal pun dia perlu kita kena tahu kelebihan-kelebihan supaya lazat untuk kita beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal ibadat tu rasa lazat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang di akhir kalam dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah SWT akan haramkan neraka ke atasnya dan wajib masuk syurga. Jadi untuk dapatkan perkara ini tuan-tuan bukan senang. Cuba kita tanya dekat hospital, berapa ramai yang mati dalam keadaan dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk dapatkan akhir kalam kita, kena sibukkan dengan sentiasa kita memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita ceritakan tentang kebesaran Allah, Allah Taala yang bagi manfaat, Allah Taala yang bagi mudarat. Semua perkara ni akan memberi manfaat pada iman kita. Dan iman ni tuan-tuan tak boleh diwarisi. Hari ni kita tengok kalau ayah kita orang yang buat usaha agama,
belum tentu lagi anak dia dapat buat usaha kan. Nah, tuan. Belum tentu lagi ayah dia dapat tunaikan perintah Allah Ta'ala. Belum tentu lagi anak dia dapat menunaikan perintah Allah. Allah, ya Allah. Sebab itulah kita saling kena memperingati di antara satu sama lain. Kena sentiasa saling memperingati di antara satu sama lain. Itu pun adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah Taala itu berilah peringatan. Sesungguhnya memberi peringatan yang akan memberi manfaat pada orang beriman. Dalam ayat ni Allah Taala tak bagi tahu kena jadi ustaz dulu, kena ada PhD, kena ada ni, kena baru nak bagi peringatan. Ya Allah, ya Allah. Itu belajar. Belajar memang kena orang yang berilmu. Ya. Tapi untuk kita bagi peringatan pada sahabat kita, bagi peringatan tentang perintah-perintah Allah SWT, seluruh manusia berbuat. Allah, ya Allah. Semua manusia, sama ada dia miskin ke, dia kaya ke, dia tak pandai ke, satu perkara yang baik yang dia tahu perintah Allah SWT, dia bagi tahu kepada manusia, itu akan memberi manfaat pada orang yang beriman pada Allah SWT. Ya. Nabi SAW sabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah kamu walaupun satu ayat yang kamu tahu. Nabi beritahu, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah kamu walaupun satu ayat. Dalam ayat ni pun sendiri Allah Ta'ala, Nabi SAW beritahu dalam keadaan seluruh manusia boleh sampaikan perintah-perintah Allah SWT, apa yang dia tahu, perkara-perkara yang baik yang membawa manusia kepada Allah Ta'ala, membawa kepada Allah SWT baik. Nabi SAW terus sampaikan. Sebab itulah tuan-tuan yang dibentuk Allah SWT, atas bahu kita ada tanggungjawab sangat-sangat besar. Ya, tuan. Yang mana umat terdahulu tak diberikan kelebihan macam mana kelebihan umat hari ini. Ya. Dan umat hari ini dimuliakan bukan dengan ada amal-amal yang tinggi-tinggi, bukan amal-amal yang sampai sujud keluarnya cahaya, Allah. lekuk batu dan tempat dia sujud. Kalau nak ikutkan amalan umat yang terdahulu lagi memang lagi tinggi lah. Jadi umat hari ini dimuliakan dengan sebab di atas bahu mereka ni ada bertanggungjawab para anbiya, iaitu ajak manusia kepada Allah. Dalam keadaan kita ajak manusia kepada Allah ni, dalam keadaan kita bersusah payah. Berapa ramai sahabat, berapa ramai Nabi, para Nabi dulu disusahkan untuk agama. Allah, ya Allah. Sehingga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha yang sama, ajak manusia seorang-seorang fikir. Dan daripada seorang-seorang fikir bergerak mutaharrik, fikir risau dia untuk umat. Hari ini kita dapat kalimah la ilaha illallah. Di sebalik kesenangan yang kita dapat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sebalik itu adanya kesusahan, adanya penderitaan, adanya pengorbanan, adanya susah payah untuk agama. Jadi umat hari ini dipertanggungjawabkan seperti mana zaman Nabi. Hari ini Nabi dah tak ada. Jadi siapa yang akan teruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kitalah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kita satu orang umat Nabi, tak lain tak bukan ialah cara dia bergerak seperti mana fikir Nabi, risau Nabi tiap-tiap malam macam mana risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa selalu doa untuk umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang masuklah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa seagama ni dua perkara dia, sabar dan taat. Satu perkara yang untuk orang yang berusaha agama ni, dia kan ada sifat sabar. Sabar apa yang caci maki orang tak terima, kita kena sabar. Ya, tuan. Kedua, taat pada amir.
Itu pun satu perkara yang syarat untuk kita buat usaha agama. Jadi dalam usaha agama ni Allah Ta'ala akan letakkan ujian-ujian Allah SWT pada diri kita yang buat usaha agama. Dah tengok tahap mana kita punya yakin kita pada Allah SWT, tahap mana kita punya ikhlas kita buat usaha agama ni. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala akan datangkan setiap ujian-ujian ni untuk tinggikan darjat kita. Nabi SAW sabda, orang yang keluar jalan Allah SWT ni, urusan dunia ni Allah Ta'ala akan tanggung. Atau keluarga dia sendiri pun yang ditinggalkan, Allah Ta'ala akan sempurnakan demi urusan dunia. Dan orang yang keluar jalan Allah SWT, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pahala 700 kali ganda pahala. Debu-debu yang mendekat anggota orang yang keluar jalan Allah SWT, dan anggota tersebut tidak akan diharamkan api neraka tak asap sekali. Untuk faham macam mana faham sahabat, kita kena buat pengorbanan. Pengorbanan demi pengorbanan kita buat, Allah Ta'ala akan bagi kau faham agama. Macam mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang faham dengan agama. Sebab apa? Dia banyak korban, sentiasa dengan Nabi, susah payah bersama dengan Nabi. Ketika mana awal Islam, Sayyidina Abu Bakar orang yang bersebelahan dengan Nabi SAW. Sebab itulah ketika Nabi nak wafat, seluruh sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tak terima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar yang telah terangkan kepada semua sahabat, terangkan kepada semua sahabat, nak beritahu bahawa keyakinan dan pengorbanan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar adalah dia adalah orang yang paling faham tentang usaha agama. Jadi tamat sudahlah, saya boleh belajar dan tahu sedia insya-Allah. InsyaAllah sedia kan. Sedia insya-Allah. InsyaAllah. Dan buat usaha agama. Istiqamah. Kita perlu banyak bercakap kebesaran Allah, bersembang tentang kebesaran Allah, cerita kepada manusia yang langit dan bumi dicipta tanpa tiang. Allah mampu cipta, sedangkan manusia punyalah payah berusaha mencipta satu bangunan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan zatnya mampu mencipta langit dan bumi tanpa tiang. Dan kita juga haruslah sentiasa membesar-besarkan Allah setiap saat. Sewaktu kita sebelum tidur, selepas tidur, bangun tidur. Dan kita juga harus apa? Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebab kejayaan yang pasti dan sangat pasti hanyalah ada di dalam sunnah. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu dijamin syurga hanya sebab apa? Sebab dia mengikut sunnah Nabi SAW. Dari segi pakaian, percakapan, perbuatan dan segala-galanya. Dengan itu mereka dijamin syurga oleh Allah. Ada tadi kita dengar pagi, walaupun sahabat Nabi ni dijamin syurga, tapi tiap-tiap malam dia akan bangun nangis solat taubat. Solat taubat, minta keampunan dekat Allah. Sedangkan Nabi dah cakap, engkau ni sahabatku akan ditempatkan di syurga kelak. Tetapi disebabkan dia tahu harus meminta pengampunan dekat Allah setiap hari dan berulang. Allahumma salli. Kita sampaikan Allahu Akbar. Apa tadi bang? Sembahyang yang khusyuk dan kuduk. Sembahyang khusyuk dan kuduk. Kita solat khusyuk dan kuduk ni, kita solat sampaikan satu waktu semut gigit jari kita pun kita dah tak hiraukan dah khusyuk tu. Tapi cara untuk kita dapatkan khusyuk tu macam mana? Kita solat, kita buatkan rasa sewaktu angkat takbir tu neraka berada di depan kita. Kita angkat lagi takbir, bayangkan kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat segala. Lagi sekali kita angkat takbir, belakang kita syurga. Itu yang akan insya-Allah akan membuatkan kita menjadi khusyuk. Selain itu apa khusyuk tu? Ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir adalah ilmu yang kita ada. Ilmu agama. Ilmu ada dua. Ilmu ada dua, ilmu masail dan ilmu Fadail. Fadail. Ilmu fadail apa?
Wakam mahkamah. Wakam Hukum mahkam. Hukum makam yang memang dah ada dalam Al-Quran. Betul. Hukum makam yang tidak boleh ditolak langsung. Bukanlah ilmu fadail ni ilmu yang dibuat-buat. Ilmu yang difikir-fikir oleh umat manusia. Ilmu ni adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu lagi satu, Fadail. Masail. ilmu fasail apa? Ha? Fadail kelebihan. Fadilat. Fadail. Tadi masail. Amal. Kelebihan amal ni kalau kita buat fadail ni, kelebihan amal Allah bagi ganjaran. Ganjaran yang tak dapat kita nak bezakan ganjaran tu dengan dunia. Seandainya contoh subuh, kalau kita dapat solat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh, kehidupan kita itu akan lebih baik daripada seisinya. Lepas ilmu dan zikir, ikram muslimin. Ikram muslimin ni bukanlah kita ikram setakat sekadar tolong angkatkan barang untuk sahabat kita. Ikram tu adalah kita lakukan dengan segala perkara. Dan ada hadis, dalam mutakat hadis, sabda Nabi SAW, seandainya seorang membatalkan niat iktikaf dia semata-mata untuk berikram untuk sahabat dia, dia punya ikram tu adalah lebih baik dia bersolah di depan batu, di depan batu di depan apa? Di depan batu aswad di malam Lailatul Qadar. Dan ikram muslimin, kita melakukan ikram tanpa mengharapkan apa-apa balasan, hanya kerana Allah. Walaupun kita menolak belakang dia untuk ke depan, itu pun hanya kerana Allah. Itulah ikram muslimin. Ikram muslimin, ya? Ikhlas niat. Ikhlas niat ni kita kena perbanyakkan melakukan segala perkara hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah. Dari situ akan kita mendapatkan ikhlas niat. Ada dalam mutakab hadis saya baca, keikhlasan ni dia punya keumpamaan dia, umpama dalam suasana yang sangat gelap, di atas batu yang gelap dan semut yang gelap. Keikhlasan tu hanya Allah saja yang tahu. Kita tak mampu untuk huraikan dengan ungkapan, perbuatan. Jadi kita harus terus usaha dan usaha untuk dapatkan ikhlas tu. Dan kita niat pula harus diperbetulkan semasa, sebelum dan selepas. Semasa maksudnya apa? Perkara yang kita lakukan semasa itu hanya kerana Allah untuk mendapatkan keredaan. Selepas kita melakukan pun sama juga, hanya untuk keredaan Allah. Sebelum, selepas dan semasa. Dan semasa pun kita buat, seandainya semasa dibuat kita diberi pujian, tak ada satu pun pujian tu untuk kita. Semuanya kita lakukan kerana untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin, dakwah dan tabligh. Dakwah dan tabligh. Dakwah ni perkara yang kita harus dakwah menerima. Dakwah menerima maksud dakwah. Maksud dakwah. Maksud dakwah maknanya dalam hidup kita ni hari-hari kita sembang kebesaran Allah. Itu dakwah. Ada ulama cakap tingkatan iman kita ni kalau nak dipertingkatkan, sehari kita harus 25 kali cerita tentang kebesaran Allah. Tapi bukanlah seandainya 25 kali tu kita dapat buat orang yang sama, insya-Allah lebih baik. Lebih baik seandainya 25 orang yang kita buat tu adalah orang yang berbeza-beza. Tak perlu banyak pun kita sembang. Kita jumpa, kita hanya cakap dengan dia. Berjumpanya kita, bercakapnya kita hanya kerana Allah. Itu saja dapat menaikkan jazbah iman kita. Dan tabligh pula sekali aja kan. Tabligh pula dia menyampaikan dakwah tu, bawa, mengajak orang untuk melakukan sunnah Nabi, bersugi, berpakaian seperti Nabi. Zaman sekarang kita kalau berpakaian jubah, orang akan anggap kita pelik. Orang akan pandang budak ni hanya semata-mata pakaian saja. Tapi sebenarnya kata-kata dia tidak memberikan satu efek pun kepada kita. Sesungguhnya kita dengan makhluk tiada kesan.
Allah semata-mata. Itu sahaja. Taskin. Taskin. Taskin 4 bulan. Tasbih. Kalau itu, InsyaAllah. ada pokok. Mana yang sudi, yang sedia untuk 3 hari, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan insyaAllah IPB. Azam insyaAllah. 4 bulan kita ulang insyaAllah. InsyaAllah 4 bulan, tiap-tiap bulan insyaAllah. Amin. Ya Allah amin. Tiap-tiap bulan tu. Taskin kan? Sampai. hidup. Itulah dia keluar setahun tu. Mauludi insyaAllah. Sebab apa tu kan? Sebab dia tahu ganjaran. Dia tahu ganjaran yang Allah SWT berikan kan. Dia tahu daripada firman sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar-belajarlah, saya belajar. Saya dah lama tak bayar kan. Saya dah jauh lah daripada saya dah jauh, saya tinggal 4. Kemudian apa tuan-tuan? Petang kita nak buat gas. Ada masa lagi sebelum khidmat panggil kita. Petang ni kita nak buat gas. Apa itu gas? Gas ialah kita buat amalan ziarah. Dan kita duk pusing-pusing 3 hari daripada hari pertama sampai hari ni. Tujuan utama kita nak buat gas ni lah. Ini adalah dia punya apa dia panggil? Tamaan kita keluar 3 hari ni, gas ni lah. Nak buat dakwah kan. Kalau ada polis dengan jemaah tabligh kan, dia orang lari sebab apa? Jemaah tabligh. Polis ni. Polis lari. Ada satu orang tu, satu keluarga tu saya dengar kata apa? Dia daripada KL balik kampung. Kan? Kampung nama negeri dirahsiakan. Kan? Sampai kampung dia nampak dekat RNR ada jemaah tabligh. Kan? Lepas tu buat biasa je lah kan? Bagi salam. Jemaah tabligh bagi salam. Sampai kampung jumpa lagi jemaah tabligh. Kan? Sama juga bagi salam. Kan? Ada yang jalan kaki, ada yang pergi lorong ke lorong, rumah ke rumah. Nampak dia kata sampai perbualan dalam kereta tu, dia cakap apa? Di mana-mana ada jemaah tabligh. Daripada kat negeri dia tu nak balik semula ke KL, jumpa lagi jemaah tabligh. Dia kata memang jemaah tabligh ni memang ada. Kan? Tak boleh lari. Kan? Selain kita lari daripada pengutip hutang, kita tak boleh lari daripada jemaah tabligh. Dan apabila kita buat dakwah, kan? Macam-macam Allah SWT berikan. Yang pertama sekali bila kita buat dakwah, kita akan dapat lah. Kita dapat iman kita meningkat. Iman kita meningkat. Suasana agama dekat dalam diri kita makin meningkat. Apabila kita selalu cakapkan tentang kebesaran Allah, apabila kita jumpa orang kan, padahal dia tak jemput kita pun kan, kita nak belajar macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, setiap selepas solat waktu dia pergi rumah ke rumah kan. Ada yang cakap, yang dia bagi tahu kalau lantai Madinah tu kan, kalau Nabi sallallahu kasut Nabi tu disapu dengan cat warna merah, maka seluruh lantai di Madinah tu dipenuhi dengan warna merah. Bagi tahu maksudnya Nabi banyak berjalan, Nabi pergi lorong ke lorong, rumah ke rumah, kemah ke kemah. Semata-mata apa? Semata-mata nak ajak manusia kenal Rabb. Ajak manusia kepada rumah Allah. Ini kita nak belajar kan. Dan apabila kita buat dakwah kan, Allah SWT akan kabulkan doa-doa kita kan. Kalau kita tak buat dakwah, doa-doa kita pun Allah tak terima. Bukan saja doa-doa kita, doa-doa orang alim pun Allah tak terima. Kan? Ni kita kena buat dakwah kan. Apabila kita buat dakwah, maksiat-maksiat yang ada semua Allah SWT angkat. Kan? Apabila kita tak buat dakwah, maksiat tepi jalan kan. Kalau hak dengan batil tu macam tu kan. Berlawanan macam tu, berlawanan kan. Itu pentingnya kita buat dakwah kan. Itu kalau kita keluar 3 hari, kita buat usaha makami kita. Belum lagi kita buat amal agama, kita bawa balik rumah kita bersama isteri dan anak-anak kita. Jika mempunyai anak kan? Kalau kat rumah tak ada anak, ada ibu apa, kita boleh jaga akhlak kan. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan juga keluarganya, anak dia kan. Nabi Ibrahim bermimpi. Ini kan akan datang ni Aidil Adha, korban. Nabi Ibrahim bermimpi yang anak dia ni perlu disembelih. Bagi tahu kepada anak dia, isteri dia, aku bermimpi
Anak dia cakap apa? Kalau begitu segerakan wahai ayah dia. Kalau hari ni kita balik tiba-tiba ayah kita cakap aku bermimpi nak sembelih kau. Oh jadi. Betul Kan? gila. Tapi sebab apa jadi berlaku macam ni? Sebab isteri dia pun buat dakwah. Dia saya selit sikit lah. Biasa kalau kita pergi masturat ni ada cerita sikit lah benda-benda ni. Nak cerita kepentingan bila kita buat isteri kita ataupun agama masuk dalam rumah kita. Agama masuk dalam rumah kita. Ni bukan perkara main-main nak sembelih punya cerita ni kan. Bukan minta duit dalam akaun bank, bukan minta kereta, bukan minta unta, minta nyawa. Anak kata apa? Segerakan ayah. Punya yakin kan, bila buat dakwah iman meningkat. Berbeza pula dengan kisah-kisah yang lain kan, ada juga kisah-kisah nabi yang lain. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, Allah perintahkan dia buat apa? Bahtera. Buat bahtera. Tapi ada juga anak dia yang tidak ikut dia. Sebab apa? Tak ada buat usaha agama. Bukan tak usaha agama, tak taat lah. Dia tak taat. Nabi Nuh bukan nak minta duit, Nabi Nuh bukan nak buat apa, Nabi Nuh nak minta supaya naik ke atas kapal supaya nyawa dia selamat. Atas perintah Allah. Itu pun dia tak nak. Bahkan dia kata apa? Ayah dia. Itulah kepentingan bila kita buat dakwah kan. Kalau kat rumah pun macam tu juga. Ada Kaku Zari. Saya dengar masa saya keluar masturat tu. Saya cerita selit-selit sebab saya azam nak keluar masturat ni. Saya nak apa, nak terima jemaah masturat dan nak keluar masturat. Itu saya punya taktik lah. Saya insya-Allah. Ni yang misal saya masa saya keluar masturat. Kat rumah dia buat taklim dia dudukkan taklim rumah bersama anak-anak dan juga isteri baca taklim dengan sabdaan Nabi, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dia duduk sekejap je. Lepas tu anak dia main kan. Tiba-tiba ayah dia baca firman Allah dalam bahasa baca ayat Quran ke apa ataupun firman Allah tu sabdaan ataupun sabdaan Nabi tersalah. Anak dia sambil main-main, anak dia berhenti, anak dia bagi tahu ayah salah tu ya. Sebab apa? Dah masuk dalam, nampaknya macam budak-budak ni macam main-main. Kalau kita yang bersungguh-sungguh buat ni, duduk dalam taklim, macam mana pula? Kita keluar ajak manusia kepada kebaikan. Tujuan tak ada lain lah. Kita datang jumpa dia orang ni bukan nak minta harta dia orang, bukan nak minta masa, datang kepada rumah Allah SWT. Nak bagi tahu mereka bahawasanya Allah lah Rabb kita. Nak bagi tahu mereka bahawasanya Allah yang memberi kita rezeki. Nak bagi tahu mereka kita nak selesaikan masalah kita hanya saja dengan cara minta pada Allah SWT. Bagaimana kisah-kisah para sahabat kan. Tadi siapa cerita pasal Sayyidina Ali gandum dia. Gandum dia. Bila dia angkat saja takbir kan, Allahu Akbar. Allah SWT telah membuat keputusan untuk memberi rezeki. Biasa kita dengar kan, dengan asbab, tanpa asbab, berlawanan dengan asbab. Itu Allah bagi kan. Kualitinya takbir ataupun solat-solat para sahabat kan. Kalaulah Sayyidina Ali tidak buka penutup pengisar gandum tadi, hari ni kalau orang pergi haji, pergi umrah, bawa dua barang lah. Satu air zam-zam, satu gandum lah. Tapi dah buka, dah stop. Nak bagi tahu kualiti para sahabat. Angkat je takbir, kesan dia boleh sampai kiamat. Nak bagi tahu ada sahabat mereka solat saja Allahu Akbar, dah selesai solat dia bagi tahu dia punya hamba ataupun dia punya kawan dia lebih kurang pergi dekat ladang dia tempat dia. Kau pergi tengok apa jadi. Dia kata hujan telah turun di tempat tu kan. Itu pun dia kata apa? Hujan hanya turun betul-betul dekat tanah tuan saja. Kualiti dia ni sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Iman dia tuan. Yakin dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah lah pukul 6 nanti kita akan buat gas. Kalau dapatlah orang tempatan ataupun dia bukan orang tempatan tapi dia bukan jemaah pun boleh juga. Dihalu-halukan bersama-sama kita lah. Tak dapat keluar dari rahaba di dalam pun boleh juga kan. Kami berbesar hatilah boleh untuk menerima. InsyaAllah. Semoga Allah kabul. InsyaAllah kita kembali dengan tasbih kepada Allah Subhanahu.
Bila kita nak letak barang, kita kena letak barang dengan penuh hikmah, penuh beradab. Jangan kita main hempas macam kat rumah kita. Allah. Kan? Saya duduk tingkat 4, saya letak barang, orang tingkat 3 terbangun pula kan. Kita kena beradab lah. Okay, bila kita bentang saja, orang yang sebelah kita tak tahu pun yang kita nak buat persiapan. Mana kita kena hormat orang sebelah kanan dan kiri kita. Okay, kita bentang, kemudian kita duduk. Lagi sekali lah kita duduk. Macam tadi mungkin ada yang saya terlupa nak bagi tahu lah. Kita boleh juga habiskan ataupun buat kita punya tahlil. Tahlil Tahlil apa sih dia punya ni? Amalan ni? Pakul Qul wallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau boleh buat dengan kuliah pun boleh jugalah. 4 kul. Kemudian doa tidur lah. Doa tidur. Siapa doa tidur yang tak tahu, saya akan bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut. Siapa tak tahu boleh jumpa saya. Ataupun boleh tengok rakaman tadi tu. InsyaAllah. Kemudian kita juga boleh muhasabah diri kita. Kita ambil kertas, kita ambil pen. Kita maafkan orang ataupun kita rekod hutang. Kalau ada hutang wasiat lah. Itulah saya nak cakap ni, wasiat lah. Kita rekod. Kemudian kalau ada orang hutang kita tadi, kita halal. Amin. Kalau ada orang buat silap dengan kita tadi panas dengan dia, kita maafkan dia. Allah. Ini amalan yang paling tinggi lah saya pernah dengar, memaafkan orang sebelum tidur ni. Kalau ikutkan hati ni nak bertikam lidah lah kan. Tapi disebabkan dia satu orang yang beriman, dia memaafkan orang tadi. Okey. Kemudian nanti tuan-tuan boleh tambah bila dah habis amalan-amalan tadi, zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali. Fadilat dia, apabila kita amalkan zikir Fatimah ni, besok pagi kita akan dapat tenaga ataupun kekuatan untuk bangun malam atau bangun subuh. Setidak-tidaknya seperti kita ni mempunyai tenaga seperti dua hamba. Dua hamba. Bukan bangla pun, kalau bangla jadi hamba sekarang ni pun tak macam hamba dulu. Santoknya strong, tak payah extra jos punya. Kemudian okey, kita dah selesaikan tadi semua. Wasiat, hutang, maafkan orang, zikir Fatimah. Kalau saya kurang mungkin boleh tambah lagi kejap lagi. Kemudian kita buat tidur. Okey, Abang Bari boleh tunjuk macam mana tidur Abang Bari? Model. Tunjuklah. Berserta dengan keadaan kiblat semualah. Lambung kanan. Tunjukkan macam mana. Kanan. Okey. Kanan busuk. Makan ni. Okey, ini adalah contoh untuk kita baring pada lambung kanan. Ini dia katakan lambung kanan. Keadaan kiblat. Kiblat ni real ni lah. Kiblat kita ke sana. Kiblat kita ke sana. Okey. Tangan tadi dia ada satu tangan bawah tu. Ini bila kita melihat apa nama ni, langit lah ataupun terlentang Tidur mayat. mayat. Tidur mayat ialah. Dengan Kiblat sini Ustaz. Kiblat sini tidur macam ni. Betul. Yang kita tidur sini pun Itulah. Pun boleh juga. Pun boleh juga. Maknanya kaki ke sana, kepala ke sana lah. Sana arah kiblat. ataupun macam ni lah. Kalau kita ni pun boleh juga. Contoh kita tak boleh nak tidur, tak lelak-lelak apa tu, kita boleh tukar tempat tidur kita. Okey. Tadi dah baring kan? Dah baca doa, dah zikir apa semua. Tak tidur-tidur. Amalan dia, bacalah zikir apa sekalipun. Allah ke, subhanallah ke apa, selawat ke, baca sampai tertidur. Baca je. Baca surah pendek ke pun boleh juga. Qul huwallahu ahad ke, surah Al-Ikhlas macam-macam lah boleh kita amalkan. Kemudian sedang kita tidur, kita dah set bangun untuk bangun pukul 4 pagi. Tiba-tiba kita bangun pukul 3.30 pagi. Tengok jam, aku set pukul 4, ni baru 3.30. Itu adalah date kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kejutkan kita lah. Itu adalah satu anugerah lah. Itu kita, kalau boleh kita bangunlah. Kalau boleh kita bangun. Kita ambil wuduk. Tapi bangun tadi dia kena ada doa lah. Ada doa. Bangun tidur ada doa dia. Doa dia ialah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bacalah.
Okey, kita berbalik semula bila kita tidur tadi kan. Kita set bangun pukul 4. Okey, tengah-tengah kita tidur tadi kita bermimpi dengan benda-benda yang tak baik lah. Contoh mimpi yang menyeramkan, orang nak Yang penggal tu. kepala, macam-macam lah. Benda yang tak elok lah. Kalau benda yang kita dapat yang seronok kita tu okey lah. Kita terjaga. Apa perlu kita buat? Kita bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita buat isyarat meludah ke kiri lah. Jangan kita ludah bersungguh-sungguh, kesian member sebelah. Apa maksud dia Ustaz? Kalau kita dapat mimpi macam tu. Itulah mungkin adalah benda kacau daripada syaitan ke apa. Dia nak test lah kita macam mana. Biasanya penat. Ustaz dah cakap yang tu okey lah. Alhamdulillah saya. Kena tindih kan kalau kena tindih. Okey, macam tadi Amin Sab kata kena tindih. Okey. Tadi kiblat kat sana, kepala kat sana, kaki kat sini, ataupun kepala di sini, kaki di sana, betul. Satu lagi kita kena tengok atas. Kalau ada palang, kita elakkan tidur bawah palang. Haluan. Palang tu kayu ke, beam ke, siapa tak tahu beam boleh Google beam. Alang-alang. Tu biasa orang cakap tu tempat syaitan bertinggi lah. Itu berpotensi lah untuk ditindih lah kan. Okey, kemudian kita dah tidur apa semua, kemudian kita bangun, kita solat, kita hidupkan malam kita lah. Kita kita solat tahajud, Quran, zikir lah. InsyaAllah kita Habis dah. tak tambah misap sikit lah. Tambah misuk lah. Tambah misuk. Dah okey. Masuk lagi. Tak ada. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Bukan semua orang nak